Assalamualaikum, salam perpaduan dan selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara edisi malam ini bersama-sama saya Ziana Nasir. Selama sejam kita bersiaran, nak ajak anda ramai-ramai untuk turut serta bersama-sama kami kalau ada sebarang pendapat ataupun soalan. Kerana hari ini kita membincangkan satu topik yang sangat penting tentang keterjaminan makanan untuk Malaysia Madani. Jadi untuk itu kita bersama-sama tetamu di studio Datuk Badrul Hisham Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Ziana. Apa khabar? Alhamdulillah sihat dan juga ceria. Alhamdulillah. Warna pun merah menyala. Semangat lebih sikit. Masih beraya. Masih lagi beraya. Kita meraihkan kemeriahan yang ada di Malaysia. Baik Datuk, kita nak melihat juga dalam kemeriahan, dalam apa jua yang berlaku di Malaysia, di dunia. Tapi fokus kita sudah pastinya di negara kita, Malaysia yang tercinta. Kalau dahulunya MAFI, maafkan saya, terpaksa sebut MAFI, tapi sekarang ini MAFS. M-A-F-S. Dalam kerajaan perpaduan itu yang dikenali sebagai MAFS. Cuma di sini mungkin ada yang tertanya-tanya Datuk, kenapa penjenamaan semula nama ini dilakukan? Adakah ianya akan mengubah apa saja fungsi dan juga fokus kementerian? Ya. Semua itu disengajakan. Oh, disengajakan? Ya, semua itu disengajakan oleh kerajaan. Ya. Jadi perbezaan di antara MOA, MAFI atau MAF memang ketara sekali. Dulu kita bercakap tentang pertanian in general. Bertani, bertanam, asalkan ada cukup. Kemudian kita lebih berfokus kepada MAFI, pertanian dan food industry. Kita nak high valuekan produk pertanian supaya kita boleh meningkatkan income kepada petani, ya. So MAFI. Sekarang ni kita switch ke arah yang lebih berfokus, MAFS. Nak sebut tu agak sukar baru-baru, ya. Kita memberikan tumpuan kepada keterjaminan makanan, ya. Jadi itu melihat, itu saya katakan tadi, disengajakan. Kerajaan ingin melihat tumpuan diberikan terarah ke arah bagaimana kita nak memberikan jaminan bekalan makanan, khususnya di negara kita Malaysia tercinta, mencukupi untuk keseluruhan rakyat Malaysia dan juga warga negara asing yang bermestautin di Malaysia. Semuanya terpelihara, terjaga bekalan makanannya dan dijamin oleh kerajaan melalui MAFS dan juga lain-lain pihak yang berkepentingan. Jadi itu saya katakan tadi, perubahan itu disengajakan oleh kerajaan untuk menunjukkan komitmen kerajaan untuk terus menjaga kepentingan rakyat, kemaslahatan rakyat umumnya, dan juga memberikan tumpuan kepada MAF untuk bergerak lebih berfokus untuk menggunakan segala sumber-sumber yang ada bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program, aktiviti, peruntukan yang diberikan ke arah satu matlamat yang sangat terang lagi bersuluh, yang sangat jitu yang diberikan oleh kerajaan. Perubahan itu sememangnya diperlukan. Perubahan itu sesuatu yang bagus. Cuma di sini mungkin ada yang tertanya, kenapa perlunya keterjaminan? Tak cukup ke dengan terjamin atau menjamin? Keterjaminan. Terjemahkan sedikit Datuk. Ya, ini kena masuk kelas linguistik, ya. Keter itu dia memberikan penegasan oleh kerajaan bahawa bukan main-main. Kita tidak pernah bercakap tentang kecukupan makanan itu setakat secara sambilewa. Kita memperkenalkan suatu nama kementerian yang sangat kukuh, sangat jitu. Bagaimana kerajaan memberikan mesej yang jelas kepada rakyat dan seluruh dunia. Malaysia bergerak ke arah yang betul. Di Filipina, portfolio pertanian dipegang oleh presiden sendiri. Bagaimana negara Filipina memberikan jaminan pengukuhan usaha kerajaan untuk mencukupkan bekalan makanan untuk rakyat. Di negara kita, walaupun portfolionya dipegang oleh seorang menteri kanan, tetapi nama kementerian itu tidak ubah supaya memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk memberikan jaminan kepada keseluruhan rakyat bahawa kerajaan sentiasa dan tetap akan menjaga soal ketersediaan bekalan makanan yang cukup untuk rakyat, ya. Dalam keadaan sekarang kita bercakap tentang Malaysia Madani, dan apa perkaitan di antara keterjaminan makanan dan Malaysia Madani, ya. Jadi itu saya akan berikan sedikit ulasan dalam next question. Mungkin yang Ziana akan jelaskan. Okey, memandangkan sekarang Tukar sebagai MAFS itu sendiri, saya nak tahu apakah perancangan yang pastinya baru yang dilakukan oleh kementerian untuk menangani segala isu yang dihadapi oleh kementerian sekian lamanya, Datuk? Okey,
azam baru, azam lama, perancangan baru, perancangan lama. Ya. Kita merancang senang, tak susah, tetapi melaksanakan perancangan itu satu cabaran. Ya. Sebab itu kita tidak terlalu sangat bergerak ke arah perancangan-perancangan baru yang bersifat idea baru, tetapi kita lebih realistik. Di MAF, di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kita mempunyai isu-isu struktural, isu-isu asas yang perlu kita berikan tumpuan, yang perlu kita selesaikan bagi memberikan kelebihan kepada bidang ini dan sektor ini untuk serve the needs of people. Ada banyak isu struktural yang belum lagi selesai sepenuhnya. Ya. Sebagai contoh, untuk pertanian, pastinya kita memerlukan beberapa elemen penting. Tanah khususnya. Ya. Di Malaysia sangat unik. Tanah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Tanpa tanah, jangan bercakap tentang bercucuk tanam. Kedua, air. Air juga berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Tanpa air, jangan bercerita tentang bercucuk tanam. Kerana tanaman yang ditanam perlu disiram dengan air. Di Malaysia kita diberikan anugerah cahaya matahari yang cukup. Banyak. Ya? Jadi cuaca kita sangat sesuai untuk bertani. Jadi cahaya matahari percuma. Tapi walaupun percuma, tetapi kita kena uruskan dengan baik supaya ia bermanfaat untuk kita. Udara. Mungkin kita tak sedar sebab kita tak kena bayar free, tetapi udara itu sangat penting dalam konteks ekosistem pertanian, membentuk suatu ekosistem yang melengkapi antara satu sama lain. Ya. Jadi perancangan yang saya katakan tadi, isu struktural, ialah bagaimana kita nak menguruskan empat sumber utama yang ada ini supaya kita dapat bergerakkan sumber-sumber ini ke arah menyokong perancangan kita untuk mewujudkan keterjaminan makanan tadi. Ya. Sebab itu dalam konteks kerajaan perpaduan, kita tahu bahawa ada sedikit perbezaan di beberapa negeri yang dikatakan tidak friendly federal. Negeri-negeri utara contohnya di sebelah pantai timur. Kita kena uruskan perbezaan itu, bagaimana kita nak membawa mereka bersama on board supaya kita dapat bersama berduduk berbincang menyelesaikan isu ketersediaan makanan supaya wujud suasana keterjaminan bekalan makanan untuk seluruh rakyat, bukan sahaja negeri berkenaan tetapi menyokong negeri-negeri lain yang memerlukan bantuan mereka. Negeri Kedah, lapang padi utama negara kita. 100,000 hektar tanah diusahakan dengan tanaman padi yang merupakan tanaman makanan ruji rakyat Malaysia. Tanpa Kedah, negeri lain tak mungkin boleh sustain, boleh survive. Kelantan, jelapang padi nombor 2 negara, menghasilkan sekitar 10 ke 15% keperluan beras negara. Mereka juga sangat penting dalam konteks ekosistem tanaman utama tadi. So bagaimana kita nak berbincang dengan kerajaan negeri Kedah, kerajaan negeri Kelantan dan sekarang Perlis Terengganu untuk mereka sama-sama menyokong keperluan keterjaminan bekalan makanan untuk Malaysia Madani, untuk negara kita keseluruhannya. Ini yang orang tak nampak sebenarnya. Di sebalik masalah yang dihadapi, kekangannya rupanya di belakang tu ada banyak lagi yang menghubung-kaitkan, menggabung jalinkan untuk memastikan segala-galanya terlaksana, dan itu memerlukan masa. Pastinya kesabaran itu diperlukan, tetapi kebijaksanaan, kepetahan kita untuk berbincang dengan mereka juga dituntut. Kerana negotiation itu perlu berlaku dalam keadaan win-win, menang-menang. Kita tidak mahu mengambil ataupun menyeduk kepentingan kita di negeri tertentu, mengabaikan kepentingan mereka. Negeri-negeri ini sebenarnya secara kebetulannya antara negeri-negeri yang kita berikan keutamaan dalam konteks pembangunan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan fizikal. Dan mereka in return mengabdikan tanah mereka untuk mereka menyara kehidupan rakyat negeri lain yang tidak ada kelebihan untuk bercucuk tanam. Negeri-negeri di sebelah tengah, sebelah timur, di sebelah selatan tanah air, mereka lebih memberikan tumpuan kepada perindustrian. Jadi pertanian diusahakan di negeri-negeri yang berkaitan, yang berkenaan. Jadi itulah antara cabarannya. Isu asas perlu diselesaikan, tetapi bukan kita tidak ada perancangan. MAF sudah ada perancangan yang rafi sejak MOA, tetapi dilegasikan kepada kerajaan di bawah MAF sekarang. Pelan jangka panjang 10 tahun di bawah DAN, Dasar Agro Makanan Negara. Ini antara dokumen utama yang menjadi rujukan kita, dan di situ melengkapi keperluan keseluruhan sektor pertanian dan keterjaminan makanan, mencakupi pelbagai aspek perikanan, pertanian dan juga penternakan, termasuk industri makanan yang akan kita cuba usahakan bagi meningkatkan pendapatan para petani. From farm to fork. Daripada ladang kita bawa ke atas meja makan, dan daripada RM5 kepada RM50. Bagaimana kita nak uruskan proses itu dan ia berlaku in such a way di
MAF. Ya, okey. Bercerita tentang masalah yang dihadapi, masalah pastinya sentiasa ada dalam apa sektor sekalipun, apatah lagi kalau dari segi industri makanan, dari segi pertanian dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada konsep Malaysia Madani, dinyatakan oleh Perdana Menteri, antara agenda utamanya adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, menumpukan kepada penyelesaian masalah itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang, rakyat seringkali, Datuk, berdepan dengan masalah bekalan makanan. Jadi, apakah pendekatan kementerian untuk atasi isu tersebut? Isu berkaitan dengan bekalan makanan ini boleh dikatakan tak selesai, seolah-olah tiada noktahnya di situ, Datuk. Selagi manusia ada selera, ada cita rasa, selagi itulah masalah ini akan terus menghantui kami di MAF. Malaysia Madani, apa kaitan dengan keterjaminan makanan? Apabila saya cuba memahami konsep yang dibawakan semula oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita yang ke-10, mendengar ucapan beliau, mendengar garapan aspiration beliau melalui konsep ini, menyedarkan kita betapa selama ini kita mungkin terlupa, terabai beberapa elemen penting dalam konteks membangunkan tamadun sebuah negara bangsa Malaysia. Perdana Menteri membawa semula konsep perjanjian Madinah, di mana datangnya konsep Madani itu, di mana dia menyatukan elemen di antara insan dan ihsan. Insan kemanusiaan itu, nilai kemanusiaan dibawakan di bawah konsep ihsan itu, yang menyantuni keseluruhan aspek kehidupan. Di dalam perjanjian itu dibawakan keseluruhan puak-puak ataupun kaum-kaum yang ada, segala elemen ekonomi, politik, sosial yang ada disatukan dan semuanya interrelated, disepadukan di bawah kerajaan perpaduan, dan kita bawakan konsep Malaysia Madani kerana kita nak bawa sebuah pembangunan sebuah negara bangsa Malaysia yang maju dari pelbagai aspek, yang advance dari pelbagai dimension, spiritual, emotional dan juga kebendaan. Tetapi semua ini tidak dapat kita jayakan tanpa kita menyediakan keperluan asas utama manusia, makanan. So makanan yang betul, yang cukup dan berkhasiat akan menjamin pembinaan sebuah negara bangsa madani yang syumul, yang seperti mana diinginkan oleh Perdana Menteri dan kerajaan sekarang. Sebab itu malam ini saya cuba bercakap tentang bagaimana MAF ingin melengkapkan agenda Malaysia Madani dalam konteks penyediaan bekalan makanan yang cukup, bukan saja cukup tetapi berkhasiat, berkualiti, bernutrisi. You are what you eat. Apa yang ada pada kita itulah sebenarnya menggambarkan apa yang kita makan seharian daripada kita kecil sampai kita di usia sekarang. Itu menggambarkan bagaimana tabiat pemakanan kita dan sumber pemakanan yang kita ada. Di Malaysia alhamdulillah so far cukup makan. Cuma perbezaannya makanan yang dihasilkan dalam negara dan yang dibeli daripada luar negara. Tetapi bottom line-nya cukup. Tidak ada lagi insiden di mana rakyat mati kelaparan. Belum ada. Tak ada insiden kebuluran. Kebuluran tidak Malaysia ada. Ni bukan diletakkan sebagai krisis makanan, menghadapi krisis makanan. Bukan di Malaysia. Bukan di Malaysia. Okay. So di peringkat global, dunia bercakap tentang food insecurity. Yes, itu kerisauan. Food security dilaung-laungkan di pelbagai media platform, di pelbagai perbincangan di peringkat antarabangsa, bagaimana concern masyarakat dunia bahawa please tolong berjaga-jaga, kalau tidak akan berlaku insiden ketidakcukupan. Di Malaysia cukup, tetapi bagaimana kita nak mewujudkan keseimbangan di antara penghasilan dalam negara dan juga apa yang kita perlu import daripada luar negara, bagi membetulkan prinsip equilibrium dalam ekonomi, supaya demand supply itu di tahap yang wajar. Kita masih lagi bercakap tentang inflasi makanan pernah mencecah 7.2%. Artinya permintaan terhadap makanan, produk-produk makanan tertentu cukup tinggi dalam keadaan faktor pengeluaran kita terhad. Sumber pengeluaran kita terhad, kapasiti pengeluaran kita terhad, tetapi banyak yang meminta komoditi tertentu. So mewujudkan suatu ketidakseimbangan dalam ekonomi. Gangguan itu telah kita uruskan. Alhamdulillah sekarang ini kita back on track dan beberapa hari lepas saya bersama dengan kepimpinan tertinggi di MAF, kita telah bertemu dengan beberapa pemain industri utama, khususnya bila bercakap tentang gangguan bekalan ayam, bekalan telur, isu yang tak pernah serik dan tak pernah susut di media, di arus perdana, bercakap tentang keperluan sumber protein utama. Dah berbulan-bulan itu. Berbulan-bulan, bertahun isu yang sama. Jaminan yang diberikan oleh mereka ialah jangan risau,
ayam cukup, telur insya-Allah akan dicukupkan apabila mereka menjadualkan semula pengeluaran di ladang mereka. Cuma ada beberapa gangguan yang perlu kita uruskan. Tadi kita bincang tentang bagaimana ancaman HPAI, penyakit selsema burung. Di Europe sekarang ni dikatakan banyak negara-negara yang mengeksport sumber grandparent stock, ibu induk ayam itu ke negara kita, terkesan oleh HPAI. Malaysia alhamdulillah so far antara negara yang selamat bersih daripada selsema burung. Tapi andai kata kalau itu berlaku, Datuk, bagaimana dengan andai kata bekalan? sekiranya berlaku, kita sudah bersedia dengan perancangan. Ada mitigation plan, ada perancangan yang telah pun disediakan oleh Jabatan Perkhidmatan Veteriner khususnya. Saya sendiri pernah terlibat apabila H4N1 berlaku di negeri Kelantan. Kita membuat operasi besar-besaran bagaimana kita nak contain wabak itu dalam tempoh yang telah ditetapkan di bawah SOP. Cukup rumit, tetapi kita berjaya menyelesaikan urusan itu dengan kerjasama semua pihak. Jangan risau. Di negara kita punya tim dan SOP yang cukup mantap, dan kita dipandu oleh international body OIE yang cukup berpengalaman dalam menyelesaikan isu-isu gangguan penyakit selsema burung dan lain-lain penyakit wabak yang biasanya menghantui industri penternakan di mana-mana negara di dunia. Okey. Baik, Datuk. Bagi anda yang baru saja bersama-sama kami di Ruang Bicara, malam ini kita bincangkan tentang keterjaminan makanan untuk Malaysia Madani. Nak berinteraksi bersama-sama kami, boleh saja ajukan sebarang soalan. Telefon 0326979767 atau 0326979768. Datuk, kita ada pemanggil waktu ini, Encik Bahar dari Kuala Lumpur. Assalamualaikum, Encik Bahar. Halo. Ya, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya, Encik Bahar. Apa khabar Puan Diana? Alhamdulillah, sihat seadanya. Alhamdulillah sihat ya. Okey, apa khabar Datuk? Alhamdulillah. Sihat Datuk ya? Ya, saya percaya Cik Bahar sedang santai mendengar bicara kami. Saya memang santai dan juga memang mengikuti Ruang Bicara ni sejak dulu. Ya. Dan juga ialah masa Datuk dulu keluar masa zaman kerajaan yang dululah. Okey. Tapi macam inilah Datuk. Pada saya Datuk kan, sebagai rakyat biasa Datuk kan, saya agak muskil Datuk kan apabila kita rakyat bawah ni, di bawah ni Datuk kan, kita tak kisah kerajaan bertukar ke apa, tapi dari segi struktur perkhidmatan awam tu tak bertukar. Tapi yang saya tak faham tu ialah kenapa masih lagi berlaku masalah dari segi pembekalan dan semua. Saya bagi contoh lah tu kan, macam kita kena cakap lah macam bekalan telur. Kita ni sebenarnya adalah pengeluar teruk dan kita boleh ekspor ke negara. Okey. Betul kan? Jadi apa sebenarnya yang jadi masalahnya tu? Dulu Datuk ada cakap dulu ada plan jangka pendek, plan jangka panjang. Jadi apa yang sebenarnya secara ikhlas tu, adakah disebabkan permainan oleh pembekal orang tengah ke apa semua kan? Jadi saya nak tanya Datuk dari segi itu lah tu. Okey. Kalau boleh Datuk ikhlas lah ya, sebab supaya rakyat boleh tahu. Kita tak maulah didengarkan dimainkan oleh dia kata ayam apa dah berhenti bertelur lah, ayam apa semua. Jadi pada saya tak boleh terima lah tu. Yang penting sekali ialah bekalan tu mencukupi, dan juga orang di bawah ni B40, golongan warga emas atau semua ni miskin tegar. Sekarang ni M40 pun dah jadi miskin tegar dah. Ya. Jadi boleh menikmati seperti mana yang kita menikmati dulu. Kita tak boleh salahkan peniaga-peniaga tu. Peniaga-peniaga dapat barang bekalan mahal, dia orang pun tak mahal juga. Itu je saya nak tanya Datuk secara ikhlas lah. Okey, baik, terima kasih. Perancangan kira mafi ke mak ke apa, kita bawa kita tak kisah. Ya. Yang penting tu bekalan tu. Okey, baik. Itu saja. Ya, terima kasih Encik Bahar. Ya. Sebelum Datuk menjawab, kita terima seorang lagi pemanggil. Okey, kita bersama-sama Datuk Gulam, kabarnya dari Sabah. Hello, selamat malam. Datuk Gulam. Hello. Hello. Ya, Datuk Gulam, silakan. Halo, ya. Sorry, mungkin lain tak berapa clear, tapi still okey.
Ini hujan kuatnya. Okey. So, apakah saja kerajaan yang dulu tu tidak ambil pedulikan rakyat kita, kena sebelum tu kelulusan segala wang itu tidaklah melalui parlimen, adalah dengan dia orang sendiri saja. Jadi kenapa masih ada orang yang bermasalah sehingga ramai bunuh diri? Jadi itu kita punya Perdana Menteri yang sekarang juga yang menyebut berapa ramai orang yang bunuh diri ketika pandemik dulu dan kerajaan yang sebelum Datuk Seri Anwar. So sehingga sekarang ni permasalahan ini adakah mungkin boleh ditangani oleh Perdana Menteri yang baru sekarang ni? Okey. Kerana apa yang kita tahu, Perdana Menteri yang sekarang ni mempedulikan rakyat, dia jaga keharmonian negara dan bertanggung jawab. Ya. Tidaklah sama dengan kerajaan yang sebelum ini. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Datuk Gulam. Datuk, Ya. Datuk jangan jawab lagi. Saya tahu Datuk dah tak sabar nak menjawab. Tapi kita perlu berehat seketika. Kita kembali selepas ini menerusi Ruang Bicara. Kembali lepas ini. Kembali bersama-sama kami menerusi Ruang Bicara. Kita masih lagi membincangkan tentang keterjaminan makanan untuk Malaysia Madani. Datuk Badro. Ya. Tadi dah tak sabar nak jawab sebab kita dah terima 2 orang pemanggil tadi dan kita menantikan lagi anda kata ada soalan-soalan daripada anda ataupun cadangan untuk penambahbaikan dan sebagainya dialu-alukan. Berbalik kepada soalan daripada pemanggil kita yang pertama Encik Bahar tadi dari segi pembekalan, dari segi orang tengah dan sebagainya. Ya. Kupas sedikit. Terima kasih Cik Bahar. Saya masih ingat anda, tone anda masih sama. Masih ingat ketika kita bersoal jawab dalam sesi saya yang lepas, ya. Hopefully jawapan saya tidak lagi jauh daripada apa yang saya berikan sebelum ini, ya. Bercakap tentang kecukupan bekalan telur. Di mana? Apakah isunya? Seikhlasnya yang perlu saya berikan jawapan. Di MAF kita komited menjaga 8 komoditi utama makanan rakyat, ya. Salah satu daripada 8 ialah telur. Kerana dalam food pyramid kita tahu keperluan telur itu berada di lapisan kedua. Selepas coklat, banyak Zianda mesti suka hot choc atau dark choc, Ya, sedap. kita ada telur, kita ada kalsium susu dan juga daging dan sebagainya. Sumber protein, ya. Telur tak boleh lari daripada keperluan rakyat. Khususnya anak-anak. Kita didik anak-anak makan sumber protein yang mudah, telur. Sebiji sehari sekurang-kurangnya, ya. Di Malaysia, pengeluaran telur, kalau berdasarkan kepada pengeluaran dalam keadaan biasa, kita mempunyai lebihan 115%. Artinya ada ekses sepatutnya. Kenapa tak cukup telur berlaku? Masih lagi berlaku. Ya. Berdasarkan figure pengeluaran kita, kita keluarkan 115%, ya. Sebelum COVID-19 melanda negara kita awal 2020, 2019 dan sebelumnya, kita boleh katakan bahawa bekalan telur dan ayam negara sebenarnya stable, ya. Tetapi apabila kita dihentak ataupun dilanda COVID-19, selepas COVID-19 berakhir, ada pula krisis perang Russia-Ukraine, ya. Dan kemudian daripada perang itu berlaku krisis energi pula, krisis tenaga dan juga kos input bahan ternakan dan juga input pertanian meningkat disebabkan oleh kebanyakan bekalan sumber-sumber input pertanian ini datang daripada blok negara Rusia dan juga Ukraine. Sumber baja, sumber grain, Ukraine dan Rusia membekalkan 29% daripada grain supply for the whole world, ya. 29% itu satu jumlah yang besar. Dan apabila berlaku perang itu, dia mewujudkan blok-blok negara-negara di rantau berkenaan dari segi perdagangan, trade mereka. So ada sanction yang dikenakan, blok ini tak boleh jual kepada blok yang di sana tak boleh jual kepada yang di sini. So dia berpecah menjadi small blok. Jadi itu menyukarkan lagi trading dilaksanakan di negara berkenaan. Ini menekan kos. Ya. Input utama untuk pengeluaran telur di Malaysia, pastinya pertama kita bermula dengan DOC, anak ayam. Anak ayam di Malaysia, baik ayam untuk layer, untuk telur dan juga untuk broiler, untuk ayam daging, kita import daripada luar negara. Negara kita belum lagi mampu sepenuhnya menghasilkan breeder ataupun benih ataupun baka ayam dan juga untuk ayam telur dan juga daging, ya. Kita terpaksa import daripada luar negara. Bila import,
kita expose negara kita kepada pertukaran wang asing, currency. Kita tahu ringgit how good, dan kita tahu US dollar macam mana. Jadi apabila berlaku krisis here and there, berlaku tekanan harga, cost of production yang tinggi meningkat, maka menekan kos DOC. Apabila DOC dahulunya RM1.80 satu DOC, satu ekor anak ayam. Sekarang ni mencecah 3 kali ganda, RM3.20. Jadi peningkatan kos itu terpaksa ditampung oleh penternak ayam ataupun pengeluar telur ayam. Terpaksa mereka tampung kerana mereka perlu meneruskan pengeluaran untuk memenuhi permintaan. Kontrak sudah ada. Berapa banyak telur perlu dihasilkan, mereka terpaksa memasukkan anak ayam dengan kos yang demikian. Ayam ini hidup perlukan vaksin kerana mereka perlu tahan penyakit. Kos vaksin juga meningkat. Dan wabak HPAI yang berlaku di Europe sekarang, di Sepanyol, di Germany, di US, di UK dan sebagainya, menekan lagi bekalan anak ayam ini, dan ada negara-negara yang tidak lagi boleh supply kepada negara kita. Dan kita terpaksa mencari sumber-sumber dari negara-negara baru. Mencari sumber baru juga memberikan extra cost kepada kita dan juga penternak. Ini semua menekan. Saya belum sebut tentang faktor FOSI. Ini selalu very popular di MAF. FOSI mewakili COVID, krisis, climate and currency. 4 faktor ini yang menekan pengeluaran telur di Malaysia. Ayam, apabila DOC sudah dimasukkan daripada day one, ayam ni kerjanya makan tak berhenti. Kalau Ziana perasan, ayam ini non-stop makan sebab dia sistem pemakanan, pencernaan dia hanya ada satu perut saja. Makan in out, in out, in out. Sebab itu ayam kebanyakannya dia tidur pun kadang-kadang dia mengunyah, dia makan. So makan non-stop selama, kalau ayam daging 35 hari ke 42 hari. Saya rasa lebih kurang sama dengan ayam penelur. Protein untuk ayam diimport dari luar negara. Ayam tidak boleh membesar dengan baik, dengan sihat, tidak boleh bertelur dengan sihat kalau pemakanan tidak betul. Jadi kita terpaksa beli makanan daripada luar negara, dan kos membeli itu meningkat disebabkan oleh COVID, krisis, climate and currency. Jadi ini yang menekan cost of production. Itu jawapan ikhlas daripada saya selepas kita membuat analisa ke atas harga utama komoditi dunia, dan juga selepas kita buat engagement dengan persatuan FLFAM yang mewakili Persatuan Peternak Ayam dan Telur di Malaysia. Mereka datang ke MAF bersama dengan Yang Muhammad Mat Sabu, menteri kita. Kita berdialog, bercakap dengan mereka. Mereka kata sekarang ni mereka memang dihimpit oleh faktor pengeluaran tadi, cost of production yang tinggi, maka mereka terpaksa mengurangkan kemasukan anak ayam disebabkan oleh, pertama, kos tinggi, kedua, masalah pekerja. Apabila COVID berlaku, banyak pekerja asing terpaksa balik dan tidak datang semula. Dan kelulusan untuk mereka masuk itu perlu mematuhi beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Ini mengambil sedikit masa, dan biasanya kalau kapasiti 10 ladang, mereka hanya memasukkan 8 ladang, 2 kosong. Apabila 2 ladang kosong disebabkan oleh kekurangan pekerja dan cost of production, maka akan memberi gangguan kepada bekalan asal. Jadi itu yang berlaku, penurunan bekalan. Tetapi langkah mitigation short term, medium term, long term kita buat. Artinya saya katakan kekurangan itu kalau dalam negara pengeluarannya tidak cukup, kita akan tampung dengan import. Sebab itu kita bawa telur daripada India. Ada sedikit isu dengan telur India ni sebab first time kita import dari mereka. Saiznya berbeza, colornya tak sama, dan harga yang ditawarkan juga berbeza. Kenapa India? Kita ada G2G yang baik dengan pihak kedutaan India waktu itu, dan kita terus mencari rakan diplomatik G2G berdasarkan kepada hubungan baik itu, kerana India merupakan antara negara bebas daripada HPI, dan juga mereka ada pengeluaran yang besar, kapasiti mereka besar, dan jaminan diberikan oleh pihak kedutaan ialah mereka boleh segera memenuhi keperluan negara Malaysia dengan mereka memudah carakan importation. Jadi proses mengimport produk makanan ni ada agak rumit tetapi dengan kerjasama itu maka mereka mempermudahkan kerana keperluan negara yang mendesak. Kita bawa daripada India, tetapi kita cuba resource daripada beberapa negara lain yang mungkin boleh membantu. Tetapi currently keadaan industri kita semakin membaik. Harga lebih stabil. Kalau kita lihat yang terkini di bawah dalam WHO menunjukkan harga grain dunia sudah semakin stabil seperti produk-produk pertanian. Jadi kita harap trend itu berkekalan dan kita boleh menyelesaikan isu gangguan bekalan telur dan ayam yang sentiasa
memberi tekanan kepada negara kita. Lepas ni saya nak tahu juga dari segi pelan jangka pendek, jangka panjang secara lebih terperinci yang telah pun dirangka mungkin oleh pihak kementerian. Tapi sebelum tu, Datuk belum lagi menjawab soalan Datuk Gulam berkaitan biasa rakyat menilai dulu dan sekarang. Jadi sejauh mana melihat pemimpin hari ini, Perdana Menteri Malaysia ke-10 ini mampu untuk menghadapi dan juga mendepani segala cabaran dan menemukan segala masalah dihadapi oleh rakyat ni. Ya, tak sabar sebenarnya nak menyahut jawapan ataupun soalan Datuk Gulam. Jauh daripada sabar. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami. Tetap setia walaupun mereka mungkin sejam lebih awal daripada kita. Tetapi tetap memberikan masa untuk mendengar sedikit kupasan ataupun komen daripada kita. Ya. Soal kerajaan prihatin, di peringkat kami, di peringkat kementerian, kita sentiasa memberikan perhatian berdasarkan kepada skop tanggungjawab yang diberikan kepada kita. Mempedulikan rakyat itu merupakan antara agenda utama kita di MAF. Sebagai contoh, mencukupkan kepedulian dari aspek keterjaminan bekalan makanan. 8 komoditi utama termasuk negeri Sabah. Sebenarnya Sabah sangat banyak kekurangan dari aspek bekalan makanan. Berasnya mereka masih di sekitar 28% SSL. Artinya pengeluaran dalam negeri tidak cukup untuk menampung 4 juta rakyat di Sabah. Orang Sabah ni bekerja kuat. Jadi mereka perlukan sumber karbohidrat yang tinggi dan energi protein yang tinggi. Dan mereka perlukan support makanan yang cukup. Dan kita intensifai pengeluaran sumber-sumber makanan utama di negeri Sabah dengan memanfaatkan tanah-tanah yang ada dan geopolitik yang cukup baik, landscape politik yang sangat membantu, friendly kepada federal government. Sekarang ini kita berada di fasa Malaysia Madani. Kepedulian menjadi teras perjuangan rakyat, kerajaan untuk membela rakyat. Kami sentiasa bersedia untuk memikul apa jua amanah yang dibawakan, konsep dan prinsip serta dasar yang dibawakan oleh kerajaan untuk sama membentuk sebuah kerajaan melengkapi dasar yang dibawakan oleh kerajaan untuk kita merahmati rakyat termasuk di negeri Sabah. Soal pendekatan dahulu mungkin sesuatu yang mungkin kita boleh move on. Kita tumpukan kepada apa yang kita nak bincangkan malam ini, bagaimana keterjaminan makanan termasuk di negeri Sabah boleh kita menyokong agenda pembangunan Malaysia Madani, yang mana dalam konsep Madani itu semua included. Setiap elemen dalam negara kita termasuk rakyat kita di Sabah dan Sarawak akan turut sama diberikan peranan yang sama, tempat sama, hak yang sama, dan kesepaduan itu yang kita nak wujudkan supaya semua elemen itu dapat kita bawakan dalam misi kita di MAF. Okey, kalau tadi Datuk ada sentuh berkaitan dengan perubahan iklim yang dihadapi oleh seluruh dunia sebenarnya. Kita nak tahu dari segi kesan perubahan iklim yang berlaku sekarang ini semestinya memberi impak terhadap pengeluaran makanan, pertanian, agro makanan itu sendiri. Apa perancangan dan juga jaminan Kementerian MAF sendiri untuk memastikan industri terlibat serta rakyat secara khususnya tidak terjejas? Pertanian dan perubahan iklim cukup rapat perkaitannya. Kebetulannya apabila kita mengkaji melihat punca berlakunya global warming dan juga perubahan cuaca, 31% penyebab utama perubahan cuaca atau global warming disebabkan oleh aktiviti pertanian. Pertanian, khususnya penternakan. Negara kita menyumbang 0.8% kepada global GHG, gas house, pelepasan gas rumah hijau, 0.8%. Sebab ekonomi kita tak terlalu besar. Paling tinggi negara China 28%, US juga tinggi, Indonesia juga antara negara yang besar dari segi contribution kepada global warming. Antara solution yang kita ada untuk kita menangani isu perubahan cuaca ialah teknologi. Kita kena bermigrasi, berpindah daripada traditional agriculture kepada modern agriculture. Tetapi pastinya pertanian moden, pertanian pintar memerlukan banyak komitmen. Pertamanya of course komitmen kewangan, financial investment. Kemudian migration, pemikiran rakyat, bagaimana kita nak switch our approach daripada traditional analog kepada digital. Itu juga memerlukan pendekatan atau perubahan pemikiran oleh rakyat dan juga ilmu, teknologi, know-how perlu kita adakan supaya orang muda kita boleh masuk ke dalam sektor pertanian
menggerakkan teknologi, menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktiviti dan akhirnya kita memenuhi keperluan keterjaminan makanan untuk Malaysia Madani tadi. So itu climate change sebenarnya satu the push factor untuk kita bergerak ke arah yang lebih dynamic, lebih moden, lebih produktif, dan kita boleh bawakan generasi muda untuk meremajakan sektor pertanian dan kita boleh meningkatkan pengeluaran dan akhirnya memenuhi kehendak keperluan domestik. Dan yang tak cukup itu kita boleh here and there kita boleh tampung daripada bekalan daripada luar. Kita bercakap mengenai bekalan makan dan sebagainya. Kalau kita ikutkan sebenarnya kita masih lagi bergantung dengan import dan sebagainya. Ada juga persoalan, saya rasa bukan perkara baru, dah lama ramai juga yang menyuarakan. Kat Malaysia sendiri, kita ada tanah yang luas, tanah yang subur. Kenapa tidak diguna pakai segala aset, segala sumber yang ada di Malaysia? Kenapa kita perlu bergantung dengan negara luar? Datuk? Ya. Ya, negara kita subur. Saya katakan tadi kita ada tanah, ada air, ada matahari dan ada udara. 4 elemen ini cukup Asas, lengkap. Ya, kalau kita pergi ke negara padang pasir, saya sebenarnya baru balik daripada umrah. Sepanjang perjalanan daripada Jeddah, saya menaiki Haramain, high speed train. Sepanjang perjalanan kita daripada Mekah ke Madinah 2 jam setengah, di kiri kanan kita sudah mula melihat gurun yang dulunya kering kontang sudah menghijau. Artinya teknologi mengubah landscape. Nah, bukan sekadar perubahan cuaca, tetapi teknologi boleh mengubah kehidupan apabila digunakan dengan betul. Negara berkenaan mula memperkasakan food security. Kalau kita masuk ke pasar raya mereka, Saudi made. Semuanya dikeluarkan oleh negara mereka sendiri. Bagaimana mereka melaksanakannya? Mereka memerlukan sedikit kepintaran, teknologi dan juga investment. Mereka ada kekuatan dari segi cash. Mereka ada pendapatan income yang tinggi. Mereka laburkan untuk memperkasakan keterjaminan makanan. Malaysia juga boleh buat begitu. Tetapi tidak ada. Apa masalah kita? Mengapa? Kita tidak boleh jadi seperti mereka? Itulah yang kita cuba susun semula dalam konteks MAF dan juga Malaysia Madani apabila kajian membawa konsep syumul pembangunan yang seimbang di antara duniawi dan ukhrawi, di antara kebendaan, spiritual dan juga fizikal. Kita cuba balancekan keperluan itu dalam konteks food system. Dalam konteks MAF kita menekankan kepada 4 pilar utama dalam food system, iaitu production, kita ada processing, kita ada distribution dan consumption. Production ialah tanggungjawab MAFs. Kita perlu tingkatkan, intensify pengeluaran bagi mencukupkan bekalan. Tetapi here and there kita berdepan dengan pelbagai cabaran. Bajet kita mungkin tidak terlalu besar untuk pertanian. So tiba masa untuk kajian memberikan perhatian yang lebih dalam konteks MAF ataupun keterjaminan makanan untuk menyokong Malaysia Madani. Saya selalu sebut di peringkat kementerian, why not kajian berikan kita 5% of GDP. Saya, kalau tanya saya, berdasarkan pengalaman saya 5, 6, 7 tahun di MAF, kita perlukan sekitar 15 bilion setahun untuk membina food system yang mantap, yang boleh memperkasakan pengeluaran dan mencukupkan bekalan makanan untuk rakyat. 32.6 juta rakyat Malaysia, campur dengan 2 juta warga negara asing, perlu diberikan bekalan makanan yang cukup. Dengan investment sebegitu, saya percaya dalam 5 ke 10 tahun, kita boleh sustain dari aspek food production. 5% of GDP. Tapi adakah kerajaan mampu dan bersedia ke arah itu? Keterjaminan makanan perlu dilayan sama juga dengan keselamatan sempadan, keselamatan perairan, maritim dan sebagainya. Sekarang ini senjata paling ampuh di dunia ialah makanan. Betul. Mana-mana negara kalau mereka nak menjajah, mereka akan cari gedung makanan. Di mana sumber makanan, di situ mereka putuskan bekalan, akhirnya mereka dapat menguasai negara berkenaan. Kita tidak mahu itu berlaku kepada negara kita. Sebab itu kami serius di MAF. Investment yang cukup disokong oleh dasar yang jelas dan tegas, kita dapat memperkasakan sektor pertanian di negara kita. Okey, baik Datuk, kita perlu berhenti seketika, tapi sebelum kita berehat, kita ada pemanggil berikutnya, Encik Mazlan. Assalamualaikum Encik Mazlan. Ya, saya Mazlan dari daerah Baling. Ya, teruskan. Nak buat dengan benda Datuk lah, sebab kita kerajaan di bawah Kerajaan Perpaduan Rakyat Arab, di bawah Kerajaan Perpaduan Canin, kita rajin memantau untuk membela rakyat. Pantau semua ke kedai-kedai mamak, kedai warung, kedai tuan, jangan pantau. Kalau harga barang turun, kedai-kedai makanan tak turun juga. Dia jual
teh RM2.5, teh tarik apa nak nasi tojang sampai RM20. Tak mamanya pantau sekali kita nak tunjukkan kerajaan perpaduan ni boleh pembina rakyat sampai rakyat boleh kata sebut kerajaan perpaduan ni bagus. Itu pantau semua sebab di kampung-kampung kan nak beli ayam tak babi pun makan bagi hutan tangkap ayam tu. Kan bagi hutan tak makan ayam kat kampung-kampung. Dulu mau kampung ada boleh beli ayam 10 ekor 20 ekor satu mak. Kan babi hutan bagi hutan terlalu banyak masuk kampung kan ni apa nak jadi tak tahu lah. Tak datang kat ulu-ulu Bandung kat Gerang ni. Beli ayam nak makan bagi hutan. Itu saja. Kita minta pantaukan kena tonjang semua kira-kira pantaukan harga makanan itu je. Kita minta satu itulah buah kerajaan perpaduan itu. Okey, baik. Terima kasih Encik Mazlan. Itu dia luahan penuh semangat yang diluahkan oleh mereka yang terkesan dan juga nak melihat pemantauan dilakukan sebaik mungkin. Baik, sebelum Datuk menjawab, memberikan respon, komentar terhadap apa yang diluahkan oleh Encik Mazlan dari Kedah, jauh dari Kedah. Terima kasih Encik Mazlan. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ni untuk mendapatkan jawapannya. Baik, kembali bersama-sama kami Ruang Bicara. Kita bincangkan tentang keterjaminan makanan untuk Malaysia Madani. Kita nak menjawab terlebih dahulu persoalan daripada Encik Mazlan dari Kedah tadi tentang pemantauan, diminta untuk dilakukan lebih pemantauan. Tak kisahlah di mana-mana saja, di restoran dan sebagainya. Datuk, komen sedikit. Baik, Cik Mazlan atau Pak Cik Mazlan, terima kasih. Dari Kedah jauh bercakap tentang pemantauan. Jadi saya sedikit saya berikan pandangan begini. Di MAF kita menjaga aspek availability, ketersediaan. Cukup tak cukup, ada tak ada, itu kerja MAF. Soal berapa nak jual, accessibility ataupun bagaimana rakyat nak mendapat kebekalan itu sebenarnya falls under KPDN, sebuah kementerian yang menjaga hal ehwal consumer, pengguna. Soal harga, soal pantau sebenarnya terletak di bawah tanggungjawab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan hal ehwal pengguna. I believe dengan lebih 2,000 anggota pekuatkuasa yang dimiliki oleh KPDN di setiap negeri dan setiap daerah, maka pastinya mereka sentiasa menggerakkan pasukan untuk memantau harga. Soal harga ditentukan oleh KPDN. Soal bekalan, telur ada tak ada, ayam ada tak ada, beras ada tak ada, itu kerja MAF. Jadi kami di peringkat ex-FAB setakat ladang saja. Kita daripada zero kepada ex-FAB, kepada ladang, dan daripada ladang kepada pasaran, itu adalah di bawah bidang kuasa Kementerian Berkaitan. Saya percaya dengan kerjasama rapat yang ada di bawah pelbagai platform di antara MAF dan juga KPDN, dipantau rapi oleh NECOL yang dipungsikan oleh PM dan TPM. Saya percaya usaha ini dilakukan secara berterusan. Unfair to say that mereka terlepas pandang, tidak, tetapi kerana ruang lingkupnya terlalu besar. Kadang-kadang ada isolated case berlaku here and there, tetapi mereka tak dapat sempat nak buat coverage kerana kekangan anggota dan juga kawasan yang sangat remote. Jadi sukar untuk mereka. Tetapi in principle, in generally, soal harga ditetapkan oleh kementerian. Ada akta yang membataskan peniaga yang tidak boleh sewenang-wenangnya mengenakan harga, khususnya kedai-kedai yang berlesen. Yang tak berlesen ni sukar kita nak ni. Berlesen oleh PBT, maka mereka tertakluk kepada syarat lesen. Dan termasuk harga bahan-bahan makanan yang dijual mesti mengikuti syarat lesen ditetapkan. Okey, baik, kita kembali bawa ke perbincangan kita khusus untuk apa yang di bawah bidang kuasa MAF itu sendiri, isu security makanan negara. Dari segi langkah-langkah plan strategik yang telah pun direncanakan untuk jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan segala-galanya terjamin, keterjaminan itu perlu direalisasikan. Jadi bagaimana dengan plan jangka pendek dan plan jangka panjang? Baik. Secara umumnya saya katakan di awal tadi, fungsi kita ialah menyediakan bekalan makanan yang mencukupi untuk keseluruhan masyarakat komuniti di Malaysia, masyarakat Malaysia Madani sekarang. Tak kira mereka ni warga negara mana, selagi mereka berada di negara kita, mereka ada hak yang sama untuk akses atau mendapat sumber makanan yang cukup.
kita ada, sebelum ini kita banyak bercakap tentang short term, medium term dan long term. Saya ambil contoh satu komoditi, telur dan ayam yang sangat sensitif, terkesan. Sedikit saja berlaku hirutan kepada pasaran, masyarakat akan bising dan kerajaan akan menggerakkan semua sumber-sumber yang ada untuk menyelesaikan isu itu. Ya. Sekarang ni kita merencanakan perancangan khusus bagaimana kita nak membetulkan struktur pasaran industri poultry negara. Ayam, telur mesti mencukupi keperluan rakyat. Ayam di Malaysia, rakyat Malaysia antara pengguna ayam tertinggi, terbesar ataupun paling banyak di dunia. PCC, per capita consumption, penggunaan per individu daging ayam di Malaysia. Kalau dunia in general 13 kilo seorang setahun. Di Malaysia 46.1 kilo seorang setahun. Artinya kita double. More than double sebenarnya keperluan kepada sumber protein daripada ayam. Sebab itu ayam sangat sensitif pada rakyat Malaysia. Kenapa? Kerana mereka tidak ada sumber alternatif lain. Yang mana suka makan ayam lah tu. Suka makan ayam, takut terlekat tulang ikan. Jadi ibu bapa menggalakkan anak makan ayam. Dan produk-produk ayam base banyak di Malaysia. KFC, you name it. Semua jenis fast food yang ada kan. Ayam sangat sensitif. So kita mula menggerakkan usaha secara komprehensif bagaimana kita nak memastikan keberadaan bekalan dan juga jaminan untuk bekalan itu sentiasa ada dalam negara setiap masa. Pertama kita berjumpa, bercakap dan kita berbincang dengan Persatuan Pengeluar memastikan supaya bekalan itu dipastikan cukup. Yes, mereka memberikan jaminan itu. Kedua, dasar kerajaan perlu jelas dan tegas. Di mana perlu, kerajaan akan melakukan intervention. Sebagai contoh, kawalan harga. Kita buat intervention kerana ada rakyat yang tidak mampu akses kepada bekalan makanan itu, sumber itu. Jadi terpaksa dilakukan intervention. Tetapi ada tahap-tahap tertentu yang kita gunakan. So sekarang ni kita cuba nak betulkan semula apakah tindakan atau dasar baru yang perlu kita lakukan untuk membetulkan gangguan supply demand and supply tadi ya. Ada medium term yang mana kita cuba membuat food diplomacy dengan negara tertentu untuk memastikan supaya macam tadi tak cukup telur, India akan bantu kita bagaimana memenuhi kehendak negara kita dalam konteks sumber protein daripada telur ya. Long termnya masalah struktural tadi, isu importation. Kenapa bekalan ayam bekalan ayam dalam negara ditentukan oleh faktor eksternal daripada negara? Kerana dalam industri poultry 72% daripada keperluan kos ialah untuk mencukupkan bekalan makanan, sumber protein dan juga nutrien yang diperlukan oleh ayam, baik telur, baik daging adalah daripada grain, jagung bijian dan juga soya dan juga lain-lain nutrien yang diperlukan. Ini semua dibeli daripada luar negara. Jadi kerana kita sedang mengusahakan untuk long term, kita mensasarkan supaya kerajaan dapat menyelesaikan sekurang-kurangnya 10% dahulu daripada keperluan importation of grain dalam negara untuk kita untuk dihasilkan dalam negara dan kita kurangkan pembelian daripada luar negara. Importation tidak baik untuk balance of trade. BOT kita tinggi. Untuk agriculture tak kurang daripada 25 bilion setahun minus ya. Artinya kita membeli lebih banyak daripada kita menjual kepada luar negara. Jadi ini kita akan cuba betulkan. Mewujudkan semula equilibrium dalam ekonomi itu penting. Demand supply mesti berada di tahap yang memuaskan dan kita kena latih pengguna. Satu saya bagi tahu Pak Cik kita tadi, Pak Cik Mazlan ya. Sebagai pengguna kita kena bijak. Kalau mamak mahal, jangan pergi kedai mamak pakcik. Suruh mak haji kat rumah yang buat tertarik. Kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Jadi exercise kita punya kuasa tadi supaya kita dapat menjadi pengguna bijak. Kita yang menentukan ke mana kita nak bergerak ataupun apa yang kita nak lakukan ya. Yang itu kita selalu bersama Kabinet HCP untuk kita betulkan keadaan perception rakyat bahawa sebenarnya kita sebagai pengguna perlu exercise kuasa itu ya. Kita tak punya banyak masa Datuk. Harapan way forward kementerian selaku peneraju keterjaminan makanan untuk negara kita yang tercinta ni.
kita sangat teruja apabila kerajaan membawa konsep Malaysia Madani, dan kita nak menyokong pembinaan sebuah negara bangsa madani memerlukan sokongan makanan yang cukup, bukan hanya cukup tetapi bernutrisi yang baik, berkhasiat untuk seluruh rakyat kita. We are what we eat. Kita nak generasi akan datang dibina sebagai generasi pencipta teknologi, bukan lagi pengguna teknologi. Kita nak adaptasikan pertanian moden, smart farming dan sebagainya untuk menyokong pembangunan syumul sebuah negara Malaysia Madani yang diimpikan oleh Perdana Menteri dan seluruh rakyat kita sekarang. Semuanya memberikan keyakinan bahawa dengan dasar baru, hala tuju baru itu, kita akan mencapai sesuatu yang lebih baik daripada hari semalam atau sebelumnya, dan itu yang akan disokong oleh MAF dalam konteks menggerakkan pembangunan Malaysia Madani dalam mencukupkan, memberikan jaminan keterjaminan bekalan makanan untuk keseluruhan negara kita, dan kita boleh mencapai cita-cita ke arah yang diimpikan oleh semua. Ya, begitu untuk agenda Malaysia Madani ini menyentuh pencerahan masa depan. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian MAF itu sendiri. Apapun, terima kasih banyak-banyak Datuk Badrul Hisham Muhammad, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, kerana bersama-sama kami. Ada banyak sebenarnya ruang lingkup yang belum lagi kita sentuh, tapi insya-Allah ada masa ada ruang kita akan bawakan lagi untuk edisi yang lain pula. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana bersama-sama kami. Terima kasih Ziana Nasir, terima kasih Bernama TV kerana memberikan peluang kepada saya. Sekali lagi untuk kita bersama dengan pemanggil kita, ada 3-4 tadi. Alhamdulillah kita berinteraksi dengan baik, dan saya harap penjelasan itu memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk semua. Ya, okey, kita juga harapkan apa yang kita bincangkan malam ini memberi anda serba sedikit informasi dan juga pencerahan tentang apa sahaja yang berlaku dalam negara kita berkaitan dengan industri agromakanan, pertanian dan sebagainya. Terima kasih banyak-banyak Datuk. InsyaAllah ada ruang, ada masa kita jumpa lagi. Terima kasih. Ya, sekian dulu untuk Ruang Bicara edisi malam ini. Saya Zainal Nasir. Kita jumpa lagi. Bye.